Baik, sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sahabat-sahabat semua, tuan-tuan, puan-puan, haji, hajar, para asatidz sekalian, mari kita sama-sama kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Baik, tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah dapat lagi kita berkumpul pada malam ini Rabu malam Khamis untuk kita mengadakan pengajian kitab bimbingan mukmin ataupun Mau'izatul Mukminin. Ya, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Baik, insya-Allah kita pun telah memasuki bab yang ketiga, iaitu rahsia bersuci. Dan pada malam ini, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama dengan tuan guru kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Fakhruddin Cik Umar. Ya, dan untuk pengenalan, mungkin ada yang belum kenal, ada yang baru masuk, ada yang belum kenal Ustaz Fakhruddin. Ya, Ustaz Fadil Ustaz Fakhruddin merupakan guru saya, dan juga beliau merupakan setiausaha pada Persatuan Ulama Malaysia. Jadi dan seterusnya, insya-Allah kita akan bersama lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Dan insya-Allah, jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kita ini kepada Al-Fadhil Ustaz Fakhruddin. Tafadhal Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Ridwan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana yassir wa la tu'assir ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lama rafaq syukur pada Allah dan fakun dan inayahnya, alhamdulillah. Semua alhamdulillah, pada malam ni kita bersama. Semoga ada keberkatan dan juga manfaat, bukan sahaja untuk tuan-tuan, ibu-ibu, paling penting adalah untuk diri saya sendiri, insya-Allah. Yang diraikan bagi yang dimuliakan Ustaz Ridwan kita, dan juga ibu-ibu, tuan-tuan, muslimin dan muslimat secara online, insya-Allah. Suara saya jelas ke? Jelas tak? Jelas. Jelas tak? Jelas kan? Jelas. Okey. InsyaAllah kalau jelas, insyaAllah. Okey. InsyaAllah jelas. Cuma nama saya tu, kalau keluar nama isteri saya pula kan. Sebab tadi dia lock dia pakai phone saya untuk ada meeting. Jadi nama isteri saya dah keluar tu tak kan, keluar nama Asma kan. Tak keluar nama saya. Tak apalah kan. Baik. InsyaAllah tuan-tuan, abang-abang, ibu-ibu, muslimin dan muslimat Allah sekalian. Jadi kalau tengok pada perbincangan ataupun kuliah berlepas yang dipimpin oleh Ustaz Syafi'i, Ustaz Syafi'i dah masuk dalam bab kitab rahsia bersuci. Jadi kalau tengok kitab rahsia bersuci ni, Imam Ghazali mulakan setelah perbincangan tentang bab ilmu, masuk pula bab akidah. Yang keduanya dia masuk tentang bab suci. Tuan-tuan, ibu-ibu, kalau perhatikan, kalau kita buka kitab Ihya, perbincangan bab kitab berrahsia ataupun bab bersuci ni amat panjang dan amat detail dibincangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Namun dalam bab bimbingan mukmin itu pun dah cukup dah. Bukan cukup, maksudnya kat sini adalah untuk kita sebagai gambaran awal. Mudah-mudahan selepas ni kita akan terus belajar ataupun belajar lagi buku-buku yang lain. Sebab dalam kitab bimbingan mukmin ini dia hanya
meringkaskan perbincangan yang besar yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam bab kitab Rasal, saya nak cuba ringkaskan ataupun kita nak mengambil balik kan, ataupun kita nak recall balik, nak ingat balik tentang perbincangan yang dibincangkan oleh Ustaz Syafi'i yang minggu lepas. Pertamanya kita kena faham dalam bab ni Imam Ghazali bahaskan tentang kitab rahsia ataupun dengan kata lain beri maksud hikmah. Sekejap saya nak minta anak saya perlahankan sikit. Okey, pertamanya tuan-tuan dan abang-abang semua, dalam buku ni kalau kita tengok tulisan terjemahan adalah kitab rahsia bersuci kan, ataupun dengan kata lain adalah tentang hikmah. Kalau kita kata rahsia tu kita tengok terlalu apa, nampak sangat benda tu yang bersifat personal, tapi namun kalau kita tengok bila kita tukarkan pada hikmah, maka kita akan faham kenapa Islam menekankan bab suci. Kalau tengok pula terjemahannya pula, dia bermaksud perkataan an-nazafah. An-nazafah artinya suci dan juga bersih ataupun bersih. Namun kalau tengok kitab Arab dia menggunakan kalimah at-taharah. Sebab itulah kalau kita belajar fiqh, tuan-tuan abang-abang semua, ibu-ibu, kalau belajar kalau kita buka kitab ataupun kita belajar tentang bab fiqh, mula-mulanya bab yang kita belajar adalah kitab taharah kan. Rupa-rupanya taharah tu datang dari kalimah Arab, artinya at-taharah kan. Cuma dalam bahasa Melayu kita panggil taharah, sebenarnya itu adalah bahasa Arab. At-taharah artinya apa dia? Taharah artinya suci kan. Kalau kita ingat lagu apa Kak Wan kan, lagu apa ni, lagu suci dalam debu kan. Kumpulan apa tu? Kumpulan Nasyiin apa iklim. Kumpulan iklim lagunya suci dalam debu. Dia tak kata bersih dalam debu, tapi suci dalam debu. Kenapa? Sebab at-taharah ataupun suci ni memberi maksud yang lebih dalam. Sebab at-taharah ni dia memberi maksud bersih bukan saja zahir tetapi bersih batin. Berbeza dengan kalimah an-nazafah kan. An-nazafah mungkin pernah dengar. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Itu pun betul. Bersih pun juga. Namun apa yang perlu ditekankan dalam kitab ini adalah membincangkan tentang yang lebih dalam, iaitu pembincangan dalam bab dipanggil sebagai dalam bab hati. Sebab itulah dipanggil sebagai hikmah. Tuan-tuan dan abang-abang semua. Maknanya kalau kita tengok sebagai contoh, dan Imam Ghazali nak menekankan kepada kita ni bukan saja kita tekankan aspek kebersihan luaran, namun yang paling penting adalah dalam aspek dalaman. Namun juga tuan-tuan abang-abang, saya juga risau pokok kita pentingkan sangat dan aspek batin ataupun dalaman hingga kita lupakan dan aspek luaran kan. Contoh mudah kan, orang kata kan kita pernah kukuk terserempak ataupun jumpa orang kan, apa dia kata walaupun dia dua tudung kan, tapi bila tanya kenapa kakak tak pakai tudung, dia kata apa? Dia kata yang paling penting adalah hati kan. Paling penting adalah dalaman kan. Dia tak kata orang, tapi hatinya bersih. Tu tak boleh pakai. Tu tak boleh pakai. Maksudnya bersih luaran pun kita kena tekankan dan bersih dalam pun penting kan. Maksud contoh mudah lagi kan, kita tengok kadang-kadang kita ni terlalu bersihkan dalam luaran kan. Kita exercise, bukan tak boleh exercise kan. Ada rutin exercise, ada rutin bab makan, diet kita tekankan kan. Tapi dalam bab hati kita longgarkan. Itu tak kena, itu tak betul. Dia kena bukan saja seimbang tetapi lebih dalam lagi, lebih kita perjelaskan lebih lagi kita praktikkan lebih lagi kita ni lebih lagi kita nak capai usia umur 40 tahun ke atas kan. Contoh mudah lagi tuan-tuan dan abang-abang kan. Kalau kita tengok ni maaflah kalau kita pergi majlis ni kita nak masuk bulan 12 banyak majlis perkahwinan. Kalau anak kita ke anak buah kita ke kan tekankan sangat tentang kecantikan. Make up sana, make up sini kan. Tapi tengok apa dia? Tudung pun tak pakai. Ataupun tengok apa dia? Pakai yang ketat kan. Itu maknanya apa yang nak tekankan sebenarnya? Apa yang nak diutamakan? Adakah hanya diutamakan perkara yang zahir? Maka kita kena jelas balik, kena faham balik, kena belajar balik. Adakah keimanan kita ni hanya berkisar tentang nak tunjuk pada orang kan? Ataupun dalaman kita ni kena perbaiki lagi. Dalam bab kitab Rahsia Suci ni, Imam Ghazali menekankan aspek kalimah suci. Dia kita kena faham apa maksud suci. Suci ni maksudnya
bersih dalaman dan juga bersih luaran. Sebab itulah kalau kita tengok tuan-tuan, abang-abang semua, bila Allah jelaskan mukadimah yang pertama, Allah jelaskan kenapa Allah nak suruh umat Islam ni bersuci. Allah kata apa? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu litahhirakum. Allah tiada menghendaki untuk menjadikan kesukaran atas kamu, akan tetapi dia menghendaki untuk mensucikan kamu. Mana sucinya? Memang kadang-kadang kita kata sukar, tetapi itu adalah yang lebih cantik, lebih pandai. Ataupun kita kata kita berbezakan mana satu yang baik dengan satu yang terbaik. Sebelum tu abang-abang, tuan-tuan, saya nak berkongsi sikit dan nak cerita tentang kepentingan untuk kita bersuci. Supaya apa? Supaya kita berjelas mana satu kebaikan dan mana satu keburukan. Ada seorang kawan saya ni, kawan tu taklah, saya mengajar dia lebih kurang lama-lama, lebih kurang 4-5 tahun tiba-tiba, dia mengadu kepada saya. Dia kata, Ustaz, dia rumah dia memang besar lah. Kelihatannya besar, katanya mewah kan. Tetapi dia ni, abang-abang, tuan-tuan, dia berniaga kan, dia berniaga kecil-kecilan, buka bus, jual nasi lemak kan. Maka orang tanya dia lah, dia tanya saya tentang pandangan. Dia kata orang selalu tanya dia, kata kenapa kak ni masih lagi berniaga nasi lemak pagi-pagi, sedangkan kakak ni rumahnya besar, keretanya cantik, keretanya mewah kan, tetapi kakak ni masih lagi berniaga secara kecil-kecilan kan. Adakah hanya nak sekadar nak hilangkan boring ataupun tak? Dia kata tak, saya berniaga untuk mencari rezeki kan. Itu orang kata kat dia, cari rezeki apa lagi, rumah dah mewah kan. Maka dia telefon saya, Ustaz, macam mana Ustaz? Dia kata, sebab dia kata dia di mana dia berkahwin ataupun suaminya adalah seorang kakitangan kerajaan. Dan dia kata apa? Dia kata, Ustaz, saya tahu apa suami saya ni adalah seorang kaki tangan kerajaan yang biasa-biasa kan, yang bukannya gaji besar. Dan saya tahu bahawa suami saya ini tolak duit ataupun dapatkan duit dalam cara yang tak betul. Maka saya nak membesarkan anak saya dengan duit yang suci, duit yang bersih, dengan yang halal. Maka sebab itulah saya mencari rezeki sampingan. Jadi saya asingkan duit yang ni, saya akan gunakan untuk besarkan anak-anak saya. Saya gunakan duit ni untuk menjaga anak-anak saya. Jadi saya tanya Ustaz, dia tanya saya, Ustaz, adakah saya ini derhaka kepada suami, di mana saya mencari rezeki sampingan. Dan nak cerita tuan-tuan abang-abang semua, maknanya kita faham tentang satunya tentang halal dan juga haram. Dan maka dalam bab suci ni kita kena jelas juga. Suci ni dalam bab rezeki apa dia? Mencari perkara yang halal, hilangkan ataupun jauhkan daripada perkara-perkara yang rasuah. Lebih-lebih lagi membincangkan tentang nak besarkan anak, nak bincangkan tentang adab atau membesarkan, atau kita kata nak mendidik anak yang kecil ni yang besar, maka perlu kepada makanan-makanan yang bukan berkaitan dengan halal saja tapi suci. Baik, maka kita tanya saya sebab tu. Nanti kita bincang seterusnya pula. Maka bincang kita dalam kitab Rahsia Bersuci ni, tuan-tuan dan abang-abang semua, nanti kenapa Imam Ghazali bahas tentang bab ni? Sebab nanti dia akan membincangkan tentang bab solat. Perkara yang paling besar dari kehidupan kita adalah tentang bab solat. Setahu saya, Ustaz dah cerita, Ustaz Syafiq dah cerita. Hari tu dia cerita sampai mana? Saya skip je lah bab yang ni. Saya tinggalkan sebab kita dah bincang dalam bab solat. Cuma dalam bab ni, dalam mukadimah Imam Ghazali membawa hadis-hadis yang kalau tengok kat sini ada 3 hadis. Cuba saya nak bahas sedikit matan. Tuan-tuan, kalau kita tengok hadis yang pertama, bersabda Rasulullah SAW, "Miftahu salati tahur." Maknanya, cuba saya nak betulkan sikit. Kalau tengok ada buku ni, Ustaz Ridwan, betul ke tak ni? Ataupun Ustaz Syafiq dah betulkan. Kalau tengok pada ayat Quran kedua ni, fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Surah At-Taubah. Kalau di buku saya ni, abang-abang, tuan-tuan, ibu-ibu, kalau di buku saya ni tulis kat sini At-Taubah ayat yang ke-109. Sebenarnya ni salah cetak. Tak tahulah buku cetakan buku, kalau buku yang saya ni dia tulis 109 tapi yang betulnya adalah 108. Yang bab rahsia bersuci ke? La taqum fihi abada. Okey. Kat sini la taqum fihi abada.
Okey, fi rijal yuhibbuna an yutahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Awal tu lagi. Ya, saya nak tengok. Okey, bab ma yuridullah. Okey, ayat yang kedua tu okey, pada fi rijal yuhibbu. Okey, at-taubah ayat 108. Betul lah yang Betul buku Ustaz. tu betul 108. Betul Buku Ustaz. saya ni 108 betul kan. Okey. Hadis yang tanya pula sabda Rasulullah, "Miftahu salatul tahur." Okey, hadis ni kalau kita tengok, ingat abang-abang tuan-tuan, kalau kita bincang buku Imam Ghazali ni ataupun Bingham Umbin, pastikan kita kita takhrij hadis-hadis yang dibincangkan kat sini, untuk segi ilmu kita juga lah. Miftah solat tahur adalah kunci sembahyang adalah bersuci. Betul tuan-tuan dan abang-abang. Kalau kita tak suci, solat macam mana pun, beratus-ratus rakaat pun kan. Tapi kalau kita tak suci segi pakaian, dan segi segi kita beristinja dan sebagainya, maka ibadat kita tu tak dikira. Kadang-kadang pada hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Tirmizi. Dan hadis ni matannya adalah martabatnya adalah sahih. Kunci sembahyang itu adalah bersuci. Sebab itulah kalau dulu-dululah saya belajar kat pondok dan sebagainya, orang tua tu amat tekankan sangat ketika mana kita membuang air kecil. Sehingga kan bila kita buang kecil tu, mereka suruh kita berdaham. Dan buku ni pun sama dibahaskan, kena berdaham. Lepas tu kena bangkit kejap, lepas tu duduk balik. Sampai tahap macam tu. Kenapa? Kalau tak, maka solat kita tidak akan diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab ada kekotoran kan. Kalau tengok pula hadis yang kedua ni pula, bunyad-dinu 'alan nazafah. Bunyad-dinu 'alan nazafah. Agama itu didirikan atas kebersihan. Betul tak? Hadis ni kalau tengok pada matan ataupun riwayat atau martabat hadis ni tidak ada asal daripada mana-mana kitab hadis. Yang itulah dikatakan oleh Imam Iraqi. Dia kata apa? Aku tidak jumpa ataupun matan hadis ni dari mana-mana kitab hadis. Maka hadis ni adalah tak ada asal, maka dia adalah marfu' ataupun hadis yang dhaif. Bukan hadis ni lah. Mungkin kata ulama ataupun kata-kata sahabat. Tapi kalau kita nak berpegang, jadikan sebagai fardhu amal tu tak apa, tapi tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Itu menunjukkan bunyad-dinu 'alan nazafah. Tengok hadis yang satunya pula, ada hadis bawah tu tadi pula kan. Di bawah tu pula hadis ni mengatakan bahawa at-tahuru nisful iman. At-tahuru nisful iman, maksudnya kalau tengok terjemahan, kesucian itu adalah setengah dari iman. Rupa-rupanya bila saya cek hadis ni segi matannya adalah at-tahuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman, maknanya apa dia? Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Mana kalimahnya segi matan hadis tu yang berbeza. Yang betulnya adalah at-tuhur syatrul iman. Tapi kalau at-tuhuru nisful iman tu tak ada dalam kitab hadis. Okey, yang ini dibahaskan daripada Imam Muslim. Riwayat lain mengatakan bahawa hadis ni adalah mana at-tuhur tu adalah betul. Kalau at-tuhur nisfu tu, kalau kuatan nisfu tu adalah marfu' ataupun dhaif. Baik. Okey, baik. Kita sambung seterusnya. Kita pergi pada tajuk kita pada malam ni dalam bab apa? Ustaz Ridwan yang Ustaz Syafiq berhenti hari tu? Dalam bab Bersuci daripada najis tak? bab suci daripada hadis. Bab suci pada hadis. Pula suci pada hadis. Najis. Suci daripada najis. Okey. Okey, sebab buku saya ni sebenarnya Ustaz Ridwan dia berbeza tu, nak mencari susah tu. Mensuci pada hadis. Okey, mensuci pada hadis, kita cuba tengok. Kejap tak nampak saya ni bersuci pada hadis. Benda ada 3 tu, benda mati, benda binatang. Kejap binatang dah bangkit pada binatang. Okey. Kejap suci macam tak jumpa saya ni, sorry Tuan. Dia selepas tak jauh daripada selepas mungkin 1 muka surat ataupun 2 muka surat selepas hadis kebersihan adalah sebahagian daripada iman tu. Okey, benda mati ada pembahagian-bahagian tubuh binatang, ada 2. Pertama, bahagian tubuh.
Kota mensucikan benda. Sifat secara hamba. Kota mensucikan benda. Dia muka surat 2 ke surat berapa? Surat 3 ni. Kalau dalam kitab kami 2, 3 ke 4. Muka surat keempat daripada bab rahsia bersuci. Mhm. Dia pembahagian semua binatang. Benda suci. Tak jumpa saya di depan. Kat mana? Okey, macam mana tak jumpa saya ni? Kita ambil Ataupun bab lain lah, senang. Ataupun Ustaz teruskan pun tak apa Ustaz. Kita pergi tempat bab, nanti bincang benda sama pula. Nanti boring pula kan. Okey, tak betul saya kata Ustaz Ridwan. Saya akan ambil bab ni lah, senang. Saya masuk dalam bab, kalau kita masuk dalam bab kitab rahsia sembahyang boleh tak? Boleh Ustaz. Mau kita langkah terus bab ni. Yang bab suci ni kita skip sekejap. Cuma jemaah macam mana? Cuma teksnya belum ada lagi untuk rahsia sembahyang. Belum ada lagi. Okey, rahsia sembahyang tu ada lagi. Okey, soalan macam dah tak jumpa saya ni. Sejak mana bersuci pada sebab kalau tengok apa buku ni dia dia tajuk besar tu dia lain. Tajuk besar Ustaz apa Ustaz? Okey, tajuk saya sekarang mensucikan kotoran atau najis. Mana ada 3 perkara. Benda yang disucikan, benda yang mensucikan, cara mensucikan. Keras, benda itu 3, benda mati, benda binatang. Okey, dekat Ustaz tulisan tu Kalau tulisan tu betul lah tu, sama tu. Kejap, bersuci pada hati. Cuba bang tengok pada page awal tadi. Kita pergi satu senang. Pada page awal, kita rasa suci pada page muka surat pertama. Okey, kita buat macam okey, berhenti sekejap Tempat jumpa, okey berhenti stop. Lepas seterusnya, taharah bersuci ada 4 bahagian tu, ada 4 tingkat yang itu betul. Betul. Okey. 4 tingkatan yang ini betul. Okey, lepas sebab ke buku saya ni, dia paragrafnya ada besar-besar ni. Yang ni paragraf ni sikit-sikit. Dia untuk mudahkan sebenarnya. Okey, turun bawah lagi. Umar radhiyallahu anhu. Ya, okey, membersihkan ada 3. Cuba tengok ada tak 3 bahagian membersihkan diri dari benda-benda najis. Ada tak? Membersihkan diri. Sini. Ini dia. Kita sampai sini saja. Ya. Betul tu Ustaz. Benda mati, binatang dan bangsa. Kita jumpa sampai sini dah. Tempat mana? Allahu Akbar. Ataupun Ustaz ikut buku Ustaz je. Saya ikut buku Ustaz. Ya, ikut. Okey. Okey, kalau cantik tak sini. Kita pergi kepada dalam bab mensucikan kotoran atau najis. Maknanya dalam bahaskan tentang bagaimana kita nak mensucikan kotoran ataupun najis. Tuan-tuan jumpa tak? Nah, mana kat sini Wan, cuba Wan tengok sama-sama dia ada 3 bahagian. Benda yang disucikan, benda yang mensucikan dan cara mensucikan. Ada 3 bahagian. Okey. Jumpa tak Jumpa Ustaz. maaf. Dia sampai sini ni benda yang mensucikan kan? Apa itu dengan apa yang dibersihkan? Okey. Sekejap cuba tengok sini. Ada kalanya. Okey. Kalau saya akan jadi buku lain dah ni. Benda yang mensucikan, benda apa najis dibersihkan. Dia lain lah buku ni. Dia pembahagian dia bezakan pembahagian tajuk tu. Pembahagian tajuk tu lain. Saya pakai buku lama, ini pakai buku buku baru. Okey, kita tengok mensucikan kotoran atau najis. Tuan-tuan sorry ibu-ibu, abang-abang semua. Kita masuk dalam bab mensucikan kotoran atau najis. Tengok maknanya perbincangan mengenai hal ini tertanggung pada 3 perkara. Pertamanya benda yang disucikan.
Maksudnya kita nak sucikan tu apa benda, lepas tu benda yang mensucikan. Maknanya kalau kita kotor benda tu, maka apa yang kita nak mensucikan? Dekat dengan air kan, dekat dengan tanah, ataukah dengan benda yang keras, itu benda yang mensucikan. Lepas tu pula cara mensucikan pula macam mana? Bagaimana kita nak sucikan kan? Contohnya boleh tak? Tuan-tuan, ibu-ibu, abang semua, kalau kita biasakan kita masuk toilet tandas awan, dan apa tandas awam ataupun air kan. Kalau orang lelaki ni ada tempat berdiri buang air kecil ataupun kencing secara berdiri. Adakah boleh? Maknanya kita kena pastikan ataupun kena ajar anak cucu ni kena tahu kenapa tak boleh kencing berdiri. Ini sebab dia kena faham lah supaya kita kena tahu sebab orang Islam ni dia tak lepas daripada solat. Maknanya sebab itulah kita jaga sangat bab taharah ni atau bab suci. Kenapa? Sebab kalau kita salah kencing ataupun kaedah kita kencing itu tak betul, maka ia akan dipanggil ulama sebagai apa? Kita membawa najis. Kita menanggung najis. Bila menanggung najis, maka tak sah solat kita. Maka 3 perkara ini dibincangkan dalam bab ni. Pertama, benda yang disucikan kan. Yang disucikan ialah benda yang najis. Maksudnya kita nak sucikan benda tu apa dia? Maknanya mestilah benda yang bersifat najis barulah kita boleh suci. Kalau tak, kita tak boleh suci. Mata benda itu ada 3. Pertama, itu benda yang padat atau cair. Binatang dan bahagian-bahagian dari binatang. Adapun benda-benda padat atau cair itu, maka kesemuanya dihukumkan suci kecuali khamar dan segala cairan yang memabukkan. Yang padat. Adapun binatang pula, maka kesemuanya dihukumkan suci kecuali anjing dan babi. Tetapi apabila binatang itu mati, maka hukumnya najis manakala 5, iaitu pertama manusia, ikan, belalang, ulat dalam buah-buahan atau seumpamanya yang terjadi dari makanan, semua binatang yang tiada darah yang mengalir seperti lalat. Jumpa tak ni Wan? Jumpa, ada ni. Jumpa Okey, ada. Kat Okey, situ. kalau bau sedap hati saya nak mengajar kan. Kalau tak jadi macam saya baca je ni. Baik, kita ulang lagi. Adapun binatang pula, maka kesemuanya dihukumkan suci. Namanya semua binatang ni tuan-tuan abang semua, maka hukum semua adalah suci. Kecuali anjing dan babi. Bab anjing dan babi ni kita akan bahas dalam bab yang lain, bab yang khusus kan. Saya pernah menghadiri satu persidangan tentang bab halal dalam bab babi dan juga anjing. Tuan-tuan dan abang semua, kalau tengok babi ni kan, walaupun kita dalam Islam meletakkan sebagai haiwan yang najis, namun babi lah ataupun dipanggil apa anggota-anggota babi, terutama dalam anggota dalamannya, dia memang hampir kalau manusia nak tukar jantung dan sebagainya, dia mana babi lah yang paling sesuai. Mana tu cabaran kepada saintis Islam. Kerana maknanya Allah menciptakan satu makhluk yang di mana anggota badannya sesuai, nak kata sesuai tak, mana yang paling sesuai nak tukarkan kepada manusia kan. Kalau kita fikir sekali lembu kan, benda yang halal ataupun haiwan halal, kenapa tak ambil saja jantung lembu ke kan, buah pinggan lembu ke kan tetapi dia ambilnya dia ambilnya babi tadi Okey, nanti kita akan bincang. Itu perbincangan antara ulama dan saintis. Tetapi bila binatang-binatang itu mati, maka hukum najis tadi, maka hukumnya najis melainkan benda-benda tadi. Pertamanya manusia, maka ikan tak dipanggil najis walaupun dia dah mati. Sama juga belalang. Ulat dalam buahan atau seumpamanya yang terjadi dari makanan. Ulat, tuan-tuan dan abang semua, makanan dia boleh dimakan. Tetapi adakah kita sanggup kan? Contoh, orang Sabah kan, ulat panggil apa? Ulat sagu. Ulat sagu, saya ingat saya, kawan-kawan saya pada Sabah semasa saya belajar dulu, saya tanya dia kan, apa perasaan ulat kan? Ulat sagu ni lah. Ulat sagu boleh diharuskan, boleh di mana dibolehkan makan. Sebab apa? Sebab ulat tadi dia lahir daripada makanan kat situ. Sebab itulah dia ada halal kan. Dia kata, sedap. Lagi sedap, dia kata apa dia? Bila kita makan tu kita gigit, keluar. Dia kata seolah-olah kita makan apa? Buah Melaka kan. Gula-gula apa buah Melaka tu kan? Kita telan yang warna hijau tu kan, dia keluar gula Melaka. Tu dia kata. Tu lagi asyik dia kata. Tu ulat dalam buah. Semua binatang yang tiada darah yang mengalir seperti lalat, lipas atau sebagainya, maka tiadalah air itu menjadi najis bila binatang-binatang seperti itu jatuh ke dalamnya. Maka ni haiwan-haiwan ni kecil, kenapa? Tak, sebab dia terlalu kecil.
Tentang bahagian bagi binatang ini pula ada dua macam. Yang pertamanya, anggota yang terpotong dari binatang itu, maka hukumnya adalah hukum bangkai kecuali bulu dia. Ini berbincangan bab hukum, tuan-tuan dan abang. Okey, dalam bab ni, dalam bab hukum fiqh ni, saya tak nak bincang lah. Sebab yang ni kita boleh bahas, boleh belajar dalam kitab Imam Syafi'i dalam bab hukum. Dalam bab Imam Ghazali kita nak bahas tentang hikmah dia itu sahaja. Okay? Bulu binatang tiada menjadi najis sama ada matinya dengan sebab disembelih ataupun tidak, tetapi tulangnya adalah najis bila matinya tidak disembelih. Ini haiwan-haiwan. Benda yang basah yang keluar dari dalam badan binatang itu, maka mana-mana yang tidak mempunyai tempat yang tetap, maka hukumnya suci seperti air mata, keringat, air liur, hingus, dan mana-mana tempat yang tetap, maka hukumnya najis. Melainkan yang asalnya berpunca dari binatang itu sendiri seperti air mani dan telur, adapun nahan-nahan darah, tahi dan kencing dari binatang itu semuanya adalah najis. Okey. Dan tiadalah dimaafkan najis-najis tersebut sama ada sedikit atau banyak kecuali dalam 5 perkara. Ini pun bincang juga tuan-tuan. Bapak semua dimaafkan bagaimana najis-najis tadi dalam keadaan tertentu ia dimaafkan, kan? Ingat tuan-tuan kalau pernah pergi buat umrah kan, kalau sebelum ni ataupun 3-4-5 tahun dahulu kan, orang pergi ke ladang unta kan, ada minum susu ataupun minum kencing unta. Pernah rasa tak Ustaz Wan? Ni perbincangan kan, cuma dia dibincanglah kan, segi hukumnya boleh ataupun tak kan, harus boleh ataupun tak. Tuan-tuan ibu-ibu pernah minum tak kencing kencing unta kan? Maka itu perbincangan lain dah. Saya tak nak bincang dalam bab ni. Untuk sebenarnya pula dia tengok, yang tiadalah dimaafkan najis-najis tersebut sama ada sedikit atau banyak. Pertama, bekas tempat keluar najis atau dubur sesuatu istinja yang menggunakan batu dimaafkan sekiranya najis yang keluar itu tiada melekat tempat itu. Okey, ini bincangan bab ilmu fiqh tuan-tuan dan abang-abang. Yang keduanya, lumpur di jalanan ataupun debu dari kotoran tahi di tengah jalan dimaafkan walaupun diyakini kenajisannya, yakni dengan syarat sukar untuk menjauhkan diri padanya, sehingga orang yang terkena lumpur atau debu itu tidak boleh dituduh cuai atau lalai. Ada orang tanya saya juga, tuan-tuan dan abang, dia kata, Ustaz macam mana? Dia ni sampai satu tahap dia selalu confused, selalu was-was, confused. Dia kata di rumah dia tu ada dekat restoran Cina kan, dan restoran Cina tu memang ada ni lah, ada khinzir. Dia kata bila hujan akan adalah air akan lalu atas jalan. Jadi apa hukum dia? Adakah dia kena lalu jalan lain? Saya kata inilah dikata hukum yang dimaafkan. Kenapa? Sebab kita tak boleh nak buat. Dan kita tak tahu mana satu airnya kan. Maka dalam benda yang ni dimaafkan. Nanti kita akan bincang dalam part yang lebih detail lagi untuk konflik. Ataupun boleh tanya ustaz bila bincang bahawa konflik. Keempat, darah nyamuk. Sama ada sedikit maupun banyak boleh dimaafkan kecuali jika ia melewati batas kebiasaannya, sama dia melekat di pakaian dan melekat di pakaian anda maupun di pakaian orang lain yang anda memakainya, di mana darah nyamuk. Okey. Yang kelima, darah kudis atau bisul atau apa-apa yang terpisah daripadanya seperti nanah atau darah yang bercampur dengan nanah dimaafkan juga. Dalilnya pernah Ibnu Umar radhiyallahu menggosok bisul di bukunya, maka keluarlah daripadanya darah. Bila terus bersembahyang tanpa membasuh darah itu terlebih dahulu, dalam pengertian lain ialah segala yang memancar dari kotoran-kotoran bisul yang biasanya keluar terus-menerus, begitu juga bekas-bekas luka dari bekam atau pembedahan dan operasi, melainkan kalau yang terjadinya itu jarang-jarang sekali baik berupa luka atau lain-lainnya, maka hukumnya samalah seperti hukum darah istihadah, darah yang keluar dari wanita. Yang kita maklum. Baik. Kelonggaran syarat dalam memaafkan najis-najis yang dimacam itu menunjukkan bahawa perkara taharah atau bersuci itu diletakkan atas kemudahan dan keringanan, sehingga ia tiada meninggalkan tempat untuk berwas-was, yang mana was-was itu sebenarnya tiada berasal sama sekali, insya-Allah. Tuan-tuan. Baik, kita sambung lagi. Ini dalam bab benda yang mensucikan, tuan-tuan. Baik, okey, benda yang saya tuliskan satunya pula dalam bab, jumpa tak ada tak benda yang mensucikan. Okay, baik, benda yang mensucikan najis itu sama ada beku atau cair.
Okey, dalam bab ini kita akan bahas tentang benda-benda yang mensucikan. Termasuknya perkara kita nak bersihkan atau nak sucikan perkara apa yang perlu kita teliti. Itu dalam bab ni. Ustaz Ridwan, okey, dalam bab cara mensucikan, cara berwuduk, kejap. Ustaz Wan, boleh tak saya Ustaz rasalah dalam bab taharah ni atau bab suci ni, dia lebih menjurus pada bidang fiqh lah sebenarnya. Baik. Kelebihan badan, boleh tak? Maksudnya perbincangan dalam bidang fiqh. Ustaz rasa kalau sebab bidang fiqh ni kita boleh rujuk kitab fiqh terus ataupun kitab Imam Syafi'i. Baik. Jadi Baik, Ustaz. Ustaz rasa kita Ustaz nak skip lah dalam bab fiqh. Sebab satunya fiqh ni bukan bidang Ustaz. Lebih baik Ustaz fokus pada bidang yang perbincangan dalam khusus dalam bab Imam kitab bimbingan mukmin ni lah. Ataupun Baik, dalam Ustaz. bab bimbingan muslim. Baik, Okey, Ustaz. macam tu boleh tak Ustaz ataupun kalau Ustaz Syafi'i sambung, minta dia sambung dalam bab taharah yang ni. Okay. Ustaz nak pergi kepada dalam bab yang ni. Tuan-tuan abang-abang semua, walaupun tak ada buku tak apalah. Kita masuk pada bab yang seterusnya dalam bab sembahyang dah. Baik, Ustaz. Dalam bab yang keempat ni kita rahsia sembahyang dan keutamaan ini paling penting dah. Pada bab taharah tu tuan-tuan abang-abang ibu-ibu semua boleh rujuk dalam kitab bimbing ataupun kitab fiqh terus. Itu lagi dibincangkan dalam bab fiqh. Jadi kita tengok dalam bincang Imam Ghazali kita terus kepada pembincangan bab istimahnya. Ke dalam bab kita tuan-tuan, kalau ada buku boleh buka buku dalam bab yang keempat tentang rahsia sembahyang ataupun hikmah sembahyang. Ini paling penting. Kan? Kalau ustaz, kalau saya mengajar di mana-mana masjid dalam bab ni, saya akan letakkan target kita apa dia? Road to khusyuk. Masukkan dalam hati kita bagaimana kita nak dapatkan khusyuk kepada Allah. Tuan-tuan, abang-abang sehingga saya ingatkan diri saya, kadang-kadang orang khusyuk ni dia tak kira umur. Maksud saya, ada orang umur 40 pun dia tak dapat khusyuknya lagi. Ada orang 50 pun tak dapat khusyuknya lagi. Ada orang umur 30 dah dapat khusyuk. Alhamdulillah. Jadi kita kena tengoklah kita ni umur berapa dan adakah kita ni khusyuk dalam solat. Dan ulama beritahu kalau dalam solat pun kita tak ingat pada Allah dalam tempoh yang 4 hingga 5 minit tu, maknanya tak hadirnya hati dalam mana hati kita tak hadir ketika solat, maka bagaimana kita nak pastikan bahawa di luar solat hati kita ingat kepada Allah. Astagfirullah, masya-Allah kan. Bila kita dengar kata ulama tu masya-Allah, aku solat ni kadang-kadang cepat kan, kadang-kadang tak tahu berapa rakaat kan, kadang-kadang solat maghrib ni 3 ke 4, dan pergi-pergi sampai 4 rakaat. Maknanya hati kita tak khusyuk. Kadang-kadang kita ni tak tahu sampai dah habis dah solat bila kita solat belakang imam. Maknanya khusyuk kita tu di mana kan tuan-tuan. Jadi dalam hal ini, dalam bab rahsia sembahyang sebenarnya Imam Ghazali mengajar kita bagaimana kita nak menjemput ataupun bagaimana kita nak mencari khusyuk. Itu paling penting. Tuan-tuan, seperti mana kita bahas dulu, awal-awal dulu kita belajar, ilmu ni kan ada 3 peringkat. Dipanggil sebagai ainul yakin, dipanggil sebagai apa? Hakul yakin. Apa satu lagi? Ingat tak Ustaz Ridwan? Apa ilmu kita ada 3 bahagian, ada 3 martabat kan? Pertama apa dia? Dipanggil sebagai apa dia? Perasaan yang yakin kan. Dipanggil keduanya pula ainul yakin. Yang ketiganya pula yang paling tinggi adalah hakul yakin. Dan itu peringkat kita kan. Jadi solat ni kita nak sampai tahap apa? Dipanggil sebagai hakul yakin. Baik. Dalam kitab rahsia sembahyang ni dan keutamanya Imam Ghazali setelah menyentuh dalam bab kebersihan. Ingat tadi dalam hadis Nabi beritahu bahawa kesucian adalah miftah as-solat, maknanya dipanggil sebagai miftah ibadat kan. Maknanya kita kena pastikan bahawa kebersihan itu lebih utama ataupun itu adalah pembuka kepada ibadat kita kan. Tengok sembahyang itu adalah tiang agama dan tempat berlindung segala keyakinan. Tiang agama maksudnya apa tuan-tuan abang-abang? Maka kalau tak bagus tiang, runtuhlah rumah. Maka tak bagus solat, maka jauhlah hubungan kita dengan Allah. Ia juga penghulu dari segala amal kebaktian dan ketaatan. Kenapa? Sebab ketika mana kita solat, maka hati kita akan ingat kepada Allah. Itu dikatakan sebagai ketaatan kan. Mana kita tengok, bila mana kita angkat takbir kita, adakah kita benar-benar membesarkan Allah? Bila mana kita angkat takbir, adakah kita meletakkan bahawa kita adalah hamba Allah yang hina?
Bila mana kita rukuk, adakah benar-benar kita rukuk kepada Allah, tanda kebesaran Allah dan juga tanda kita ikut perintah Allah. Bukan saja bentuk fizikal tetapi bagaimana kita hadirkan hati. Jadi kat sini Imam Ghazali bahas, tuan-tuan, cantik kalau baca bab ni atau bab rahsia saya sembah ni, insya-Allah tuan-tuan, saya betul khusyuk ataupun amat tersentuh bila baca bab ni. Ini cerita lagi. Di sini kita hanya menyingkatkan pembicaraan kepada perkara-perkara yang perlu saja bagi para pelajar, iaitu membicarakan tentang amalan sembahyang dan rahsia ataupun hikmah kebatinan sembahyang semata-mata. Maknanya dalam bab hukum dia tak bahas. Sama juga dalam bab tahrah tadi tuan-tuan dan abang. Dalam bab hukum kita kena belajar kitab fiqh Imam Ghazali, kitab fiqh Imam Syafi'i. Tapi kalau bab ni dalam bab pembicaraan Imam Ghazali dia bahas tentang rahsia-rahsia hati. Bagaimana kita nak ibadat kita dalam bab hati. Itu ditekankan. Setelah bersabda Rasul ni, pertamanya Imam Ghazali bahas tentang azan. Kenapa dimulakan tentang azan? Sebab azan tu adalah permulaan untuk kita sedar diri ataupun kita berhenti daripada mengejar dunia kepada kejar ibadat kepada Allah. Okay, pertamanya tentang keutamaan azan. Sabda Rasulullah SAW, la yasma'u nida al-mu'azzin jinnun wala insun wala syai'un inna syahida lahu yawmal qiyamah. Perkataan daripada hadis Nabi ni nanti saya bahaskan. Tiada seorang jin atau manusia atau benda yakni haiwan dan lain-lain apapun yang mendengar suara panggilan azan itu, melainkan dia akan menyaksikannya di hari kiamat. Okey, maksudnya tengok tentang bab hadis ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tuan-tuan, maknanya kalau kita faham tentang hadis ni mengatakan bahawa panggilan azan tu apa dia? Adalah satu yang disaksikan dari kiamat. Dan sabda Nabi lagi, iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulu muazzin. Dalam bahasa ini Nabi ingatkan pada kita, apabila kamu mendengar suara azan, maka ucapkanlah seperti mana yang diucapkan oleh muazzin itu sendiri. Ini dalam bab bagaimana bila kita dengar azan, maka kita kena balas balik. Ini semua saya rasa semuanya kita dah tahulah. Maka dalam lagi pula tuan-tuan, menyahut azan sama seperti kata-kata muazzin itu adalah dituntut ada sunat. Kecuali pada hal hayya ala saini ataupun berkalimah hayya ala solah tu, maka hendaklah dijawab dengan kata la haula wala. Maksudnya dalam bab hayya ala solah tu kita kata apa? La haula wala. Tuan-tuan macam ni cuba tengok mana perbincangan. Kalau tengok pada lirik azan kan, yang pertamanya Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang tu kita akan jawab benda yang sama. Apa yang dikatakan oleh azan, maknanya kita menjawab dengan panggilan yang sama. Namun dalam kalimah kalimah hayya 'ala solah dengan hayya 'ala falah, kita tidak menggunakan perkataan yang sama, kan? Hayya 'ala solah apa kita jawab? Kita akan jawab la haula wala quwwata illa billah. Perbincangan ini cantik tuan-tuan. Abang maksudnya saya nak menyentuh ataupun saya nak bawa kita semua kepada perbincangan dalam bab kita bahas kitab hikam. Dalam kitab hikam dibahaskan kenapa kita diharuskan untuk bila sampai kalimah hayya 'ala solah, hayya 'ala falah, kita tidak menjawab ataupun tidak menggunakan kalimah yang sama seperti mana asyhadu an la ilaha illallah. Mana lirik yang pertama yang kedua kan. Kenapa? Mana dalam bab ni ulamanya kata apa? Mana sebab la haula wala bermaksud apa? Contoh ni. Maknanya bila muazzin sebut hayya 'ala solah, hayya 'ala falah kan. Hayya 'ala mana? Apa dia? Wahai semua manusia, datanglah ataupun bangkitlah untuk solat kan. Hayya 'ala solah untuk datang ke masjid. Dan kita jawab apa dia? La haula wala quwwata illa billah. Apa dia? Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Allah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maknanya walaupun kita dengar azan dan dengar azan zuhur, asar, isyak dan sebagainya, tapi kalau kita tidak dijemput kan, kita tak ditentuh ataupun kita tak dicari oleh Allah, maka kita tidak akan pergi ke masjid. Itu Masya Allah kan. Maknanya orang yang pergi ke masjid untuk tunaikan solat berjamaah itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Maka kita kena istighfar kalau hati kita bila kita dengar azan, hati kita tak pergi ke masjid dan pergi solat, banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar, banyakkan sedekah. Kenapa? Sebab kita ni tak dipilih oleh Allah untuk bersama-sama makmum lain atau bersama imam untuk solat berjamaah.
Sampai tahap macam tu kan. Kita tengok tuan-tuan dan abang-abang semua kan. Ada orang rumah dia dekat saja kat masjid kan, sebelah masjid tu saja kan. Tempat lain boleh pergi kan. England boleh pergi, pasar boleh pergi kan. Apa lagi tempat dia boleh pergi kan. Apa tengok panggung, tengok wayang gambar kilau boleh pergi kan. Tapi makmun muazzin yang seru hanya sebelah rumah saja, tapi dia tak mampu nak pergi. Jadi kat situ tengok apa faktornya, apa alasan. Itulah dikatakan oleh kita Hamzah tadi. Sebab itulah kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Maknanya kalau Allah tak kendakkan kita pergi, maka kita tidak akan pergi. Maka bagaimana untuk kita supaya kita ni dipilih oleh Allah? Maka banyaklah melakukan amal-amal kebaikan. Baik, maka dalam perbincangan ini, tuan-tuan dan abang-abang, maka dalam kalimah tadi, maka kita perlu seru la haula wala quwwata illa billah. Dan pada qad mati sya'ala dan pada kalimah qad mati salin dalam bab qad mati salin iqamah ni, maka jawapannya dia maka Allah mendirikannya sembahyang dan mengekal. Cuma dalam kali kita baca buku ni, perbincangan ulama kat sini dikata jawapan kita adalah apa Allahu ada maha tu adalah perbincangan diriwayatkan oleh Abu Daud tu, tapi dijelaskan ulama adalah hadis adalah dhaif. Dan pada kata-kata as-salatu khairum minan naum ni waktu subuh. As-salatu khairum minan naum pula dijawab sadaqta wa baradta. Ini perbincangan ulama. Tuan-tuan, ada ulama mengatakan bahawa bila kalimah as-salatu khairum minan naum, maksudnya ketika subuh, as-salatu khairum minan naum, ada ulama berbeza pandangan. Ada mengatakan kita jawab apa dia? Sadaqta wa baradta. Apa maksud sadaqta? Engkau telah berkata benar dan berbakti. Kan kalimah apa? As-salatu khairum minan naum. As-salat tu adalah lebih pada tidur, kan, lebih pada tidur. Maka kita jawab apa dia? Sadaqta wa baradta. Maka ulama kata ada kita boleh jawab macam tu. Namun ada ulama pula mengatakan bahawa kita mengatakan apa jawab benda yang sama ataupun jawab azan apa laungan yang sama. Apa dia? As-salatu khairum minan naum. Mana ada dua perbincangan. Cuma dalam buku ni bila saya tengok hadis, rupa-rupanya tiada riwayat mengatakan bahawa kita jawab sadaqta wa baradta. Namun dari aspek kita nak jawab tak ada masalah. Kenapa? Sebab tu bukan berkaitan dengan ibadat yang wajib. Dia ada bab sunat kan. Maka kita jawab sadaqta wa baradta pun boleh. As-salatu khairum minan naum pun boleh. Itu perbincangan ulama lah. Baik. Sesudah azan pula kan. Sesudah azan hendaklah membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ni sampai akhir. Mana doa azan. Namun pada hadis yang lain ada hadis mengatakan bahawa setelah azan kita kena selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab hikmahnya banyak besar. Antaranya Nabi akan memberi syafaat kepada orang yang beri selawat kepada Rasulullah sebelum baca doa azan. Jadi kakak abang-abang semua, setelah kita dengar azan, kita jangan cepat-cepat jawab azan, tetapi kita dahulukan dengan berselawat. Barulah kita baca doa azan. Dan antara tempat ataupun waktu yang Allah kabulkan adalah ketika mana? Ketika selepas azan. Maka selepas kita baca doa azan tadi, masukkan doa terus. Masuklah doa-doa apa yang kita nak. Contohnya doa kita nak supaya Allah datangkan hidayah, beri daripada kita, beri petunjuk, murahkan rezeki, bagi kesihatan. Maka kita masukkan doa di situ. Jangan baca doa cepat-cepat lepas tu amin. Tak. Jangan lupa. Antara doa yang dikabulkan oleh Allah bila? Ketika mana? Selepas azan. Itu paling penting. Tuan-tuan dan abang-abang. Baik semua. Ketua sembahyang fardu pula. Maksudnya pula dalam bab ni. Okey, maknanya kita tengok dalam bab seterusnya adalah tentang sembahyang fardu. Keutama sembahyang fardu, Allah berfirman inna solata kana ala mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu merupakan kewajipan yang ditentukan oleh kaum mukmin. Maknanya apa dia? Bila membincangkan tentang kewajipan, maka wajib kita solat. Maka kalau kita tinggal, maka hukumnya adalah dosa besar. Tuan-tuan dan abang-abang semua, pengalaman saya mengajar di masjid, terutamanya di pejabat-pejabat kan. Kadang-kadang anak-anak muda ni maaflah kita kalau ada anak kita yang kerja tu ataupun cucu kena tekankan tentang bab solat. Kadang-kadang mereka ni solat bila? Waktu zuhur hampir asar kan.
Macam mana? Sebab apa? Alasan dia dapat apa? Kalau yang perempuan tu dia kata apa? Sebab make up. Kan? Susah ustaz nak tanggalkan make up. Masanya lambat kan? Kalau macam tu make up sikit-sikit je lah. Nipis-nipis je lah. Jangan nipis tebal sangat. Kenapa? Sebab dia kata, jadi bila dia nak ambil azan contoh. Sekarang waktu asar 4 lebih kan. Waktu asar sekarang awal. Maka dia solat dah 4. Bila habis solat Zuhur, terus asar. Dia buat macam tu. Itu maknanya dah melewat-lewatkan tu dah dosa dah. Melewat-lewatkan solat dengan sengaja kan. Kalau solat lewat-lewatkan sebab ada benda lain tak apa. Kita pergi berperang ke benda ke lain, kita ni sebab apa? Sebab takut kepada make up kan. Yang risaunya pula takut-takut dia solat tu tengah apa? Tengah azan. Azan apa? Azan asar. Jadilah jamaknya kan. Jamak apa? Jamak dosa. Maka kena ingatkan. Bila lagi perkara-perkara menyentuh tentang solat fardu. Sebab apa? Sebab benda itu penting. Hingga kan dalam perang pun Rasulullah suruh kita semua bersolat. Apatah lagi perkara-perkara yang simple. Pastikan anak kita ni ada dalam kepala otak dia ni mana-mana dia pergi mesti dahulukan dan tahu tempat nak solat. Baik, insya-Allah kan. Allah berfirman tentang bab solat. Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah kafaratu lima bainahunna majtunibat kabair." Cantik hadis ni. Kakak abang semua kan. Apa dia? Rasulullah SAW ingatkan kepada kita daripada riwayat Imam Ahmad dan juga Muslim. Hadis ni sahih. Apa kata Nabi? Sembahyang 5 dan demikian pula satu Jumaat sampai satu Jumaat yang lain yang menjadi tebusan ataupun tebusan dosa antara masing-masing sembahyang selama dijauhi dosa-dosa besar. Apa maksud dikatakan sebagai tebusan dosa? Maksudnya antara satu waktu kepada waktu yang lain, maka Allah hapuskan dosa-dosa hamba-hambanya kecuali dosa-dosa besar. Maksudnya apa tuan-tuan dan abang-abang semua? Maksudnya kita orang Muslim ni bila mana kita solat contoh, kita solat waktu isyak tadi secara berjemaah dan kita nak solat waktu subuh nanti insya-Allah, maka solat kita tu lebih berkualiti daripada solat yang sebelumnya. Kenapa? Sebab Allah telah hapuskan dosa-dosa kita yang kecil. Maksudnya apa tuan-tuan dan abang-abang semua? Maknanya seorang Muslim ni setiap kali dia solat, dia membawa satu motivasi yang baru daripada sebelumnya. Maksudnya apa dia? Maksudnya kita lahir ataupun kita menjadi umat yang hebat selepas mana kita solat satu waktu dengan waktu yang lain. Itu maksudnya. Kenapa? Sebab Allah hapuskan, Allah padamkan dosa-dosa kita yang lepas. Sama juga Allah jelas dalam hadis ni yang dikatakan apa dia? Antara satu Jumaat dengan Jumaat yang lain. Maksudnya antara Jumaat ni dengan Jumaat yang lepas, maknanya kita sekarang dah menjadi manusia yang baru, manusia yang lebih hebat daripada Jumaat yang minggu lepas. Kalau pada hadis yang lain pula, kalau hadis yang lain dengan lidah yang lain, Nabi ingatkan antara puasa dengan puasa yang lain. Maksudnya apa dia? Maknanya ibadat ataupun kita ni, keadaan kita yang bulan lepas ataupun tahun lepas puasa kita yang berbeza dengan tahun ini, kenapa? Sebab kita lebih hebat. Sama juga dalam bab solat dan juga waktu jemaat. Baik, baginda juga pernah ditanya, apakah amalan yang paling utama, dan baginda menjawab sembahyang pada waktunya. Ini pada hadis juga sahih. Waktu. Jadi tuan-tuan abang-abang semua, sekarang ni kita kena kejar agar kita dapat solat pada waktu kan. Itu paling penting kan. Tuan-tuan, ibu-ibu semua kadang-kadang kita ni melewatkan solat. Kenapa? Sebab kita nak siapkan kerja kan. Tapi perasan ke tak kan, walaupun kita buat kerja banyak macam mana pun, tapi bila mana kita tak solat, kita akan rasa something wrong, ataupun kita akan rasa tak tenang, ataupun kerja kita tak siap. Kalau logik akal kita, bila mana kita lambatkan solat, kerja kita akan siap kan. Kan kadang-kadang orang ajak kita pergi solat, tak nak pergilah, sekejap lagi aku pergi solat. Kenapa? Sebab kita nak dahulukan kerja. Rupa-rupanya tu tak. Cuba tuan-tuan abang-abang semua perasan Tapi katakanlah kita banyak kerja kan, tetapi kita cepat ataupun kita segerakan solat bila masuk waktu, maksudnya waktu solat ketika azan ataupun solat ketika awal waktu, dan kita akan rasa banyak benda yang selesai. Itu nak ceritakan tentang apa dia? Berkatnya waktu. Berkatnya masa bila mana kita buat dahulukan apa yang Allah nak. Dan alhamdulillah tuan-tuan, ibu semua, kalau kita buat macam tu insya-Allah saya percaya kan, saya yakin kalau kita amalkan benda macam ni,
Kerja yang banyak tu insya-Allah kita boleh buat. Kalau tak sempat siap pun dalam keadaan yang terancam. Itu sebabnya Rasulullah ingatkan kita supaya apa? Solat di awal waktu. Bukan saja berkat, kerja kita pun cepat. Itu penting. Kena buat macam tu. Sifat kita bukan saja berkat, tapi kerja boleh siap. Dengan macam mana? Solat di awal waktu. Itu cantik. Baik. Terutama menyempurnakan rukun-rukun sembahyang. Dalam bab ni, Imam Ghazali bahas tentang keutamaan kita menyempurnakan rukun sembahyang. Apa dia menyempurnakan rukun sembahyang? Maknanya kita kena tengok rukuknya, sujudnya, takbirnya, bacaan solatnya, tahiyatnya, salamnya, kena bagi sempurna. Kalau tak sesempurna pun, bagi nak hampir-hampir kepada sempurna. Kenapa? Sebab dia berkaitan dengan ibadat. Saya habiskan doa. Saya habiskan dalam hadis tuan-tuan. Ini dah 10 dah. Baik. Apa kata Rasulullah? Martabat hadis ni adalah cuma walaupun tengok dalam hadis ni dipanggil sebagai dhaif ataupun lemah, tapi untuk sebagai fadail amal. Maksud apa dia? Untuk kita tingkatkan ibadat kita dalam bab salat. Ingat tuan-tuan abang-abang semua, kita bila masuk dalam bab ni kena letak dalam kepala kita apa dia? Ru'tu khusyuk. Baik. Saya baca matan dia sebab baca banyak hadis ni panjang. Apa kata dalam buku ni, ini bukan hadis tuan-tuan sebabnya kata pada sini matan hadis ataupun bila takhrij hadis ni adalah dhaif ataupun lemah. Barang siapa menunaikan sembahyang pada waktunya dan melengkapkan wuduknya serta menyempurnakan rukuknya, sujudnya dan khusyuknya, nescaya sembahyang itu akan terangkat ke atas langit dalam keadaan putih dan cemerlang. Puja sembahyang itu, semoga Allah memelihara engkau sebagaimana engkau memelihara aku. Barang siapa menunaikan sembahyang di luar waktunya, yang tiada pula melengkapkan wuduknya serta tiada menyempurnakan rukuknya, sujudnya dan khusyuknya, nescaya sembahyang itu akan terangkat dalam keadaan hitam legam. Puja sembahyang itu, semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Apabila ia telah sampai ke tempat yang ditetapkan oleh Allah, maka ia pun dilipat-lipat sebagaimana dilipatkan baju-baju yang koyak lalu dipukulkan sembahyang itu ke muka orang yang melakukannya. Hadis ni walaupun kita pernah dengar di bila mana solat yang tak sempurna Allah akan lemparkan solat itu ke muka, itu hadis yang lain. Cuma kalau hadis panjang macam ni di buku ni ada kitab bimbingan mukmin ni, mana ulama kata bila ulama takhrij mengatakan hadis ni adalah dhaif ataupun lemah, tetapi dari aspek untuk kita nak beramal, untuk tingkatkan ibadat, kita boleh berpegang untuk bagi ilmu kan. Sebab ada juga perbezaan, ada hadis yang sahih mengatakan tentang solat tadi, kalau tak dikualitas ataupun tak berkualiti, dia akan dilemparkan ke muka. Baik tuan-tuan, insya-Allah. Baik, itu dalam bab keutamaan menyempurnakan rukun-rukun sembahyang. Sebelum tu ada tak siapa-apa nak tanya soalan? Kita akan masuk dalam bab keutamaan berjemaah. Bab jemaah, sekejap saya nak tengok tentang bab-bab yang kita akan masuk nanti. Okey, sebab saya nak pergi kepada dalam bab macam bagaimana untuk kita mendapatkan khusyuk. Yang itu saya rasa itu lebih penting lah. Sebab kalau menyentuh tentang bab hukum, kita lebih baik belajar ilmu fiqh. Yang ni kita nak pergi kepada perbincangan ibadat hati, itu paling penting tuan-tuan. Okey, sebelum tu Ustaz Ridwan, kalau ada siapa nak tanya boleh kita bincang. Sebelum tu tuan-tuan, sebelum kita nak habis, kita dah sampai pukul 10. Okey, kalau ada siapa nak tanya, nak tanya pun boleh. Tuan-tuan dan abang-abang semua, insya-Allah minggu depan saya rasa kita nak masuk dalam bab ni dululah yang sekurang-kurangnya. Kita bincang dalam bab keutamaan berjemaah dan juga tentang kewajipan khusyuk. Kenapa kita perlu cari khusyuk? Itu paling penting. Seperti mana saya cakap tadi tuan-tuan dan abang-abang, khusyuk ni kadang-kadang kita ni umur 40, alhamdulillah dah khusyuk dah kan. Apa tanda-tanda khusyuk? Tanda-tanda khusyuk salah satunya adalah bila mana kita merasai kenikmatan sembahyang. Kadang-kadang kita tengok imam ni masya-Allah solatnya kan sampai satu juzuk kan. Kalau tak bengah-bengah, tak penat-penat kan, tak mengadu. Kita ni baca surah surah sejadah pun rasa berat dah kan. Itu maknanya kita belum sampai lagi kemanisan dalam solat. So kita nak kejar macam tu kan. Kita nak kejar dan kita juga kejar kita tanda-tanda kita khusyuk, tanda-tanda kemanisan kita solat juga apa dia. Mana habis solat,
kita kita rajin untuk solat sunat ba'diyah ataupun solat sunat qabliyah. Itu adalah tanda-tanda kemanisan dalam kita beribadah. Dan paling penting lagi apa tuan-tuan, tanda-tanda kemanisan solat adalah bila mana kita tidak melakukan perkara-perkara yang haram. Sebab natijah solat, falsafah solat apa dia? Tantanhan fahsya'i wal munkar. Itu adalah faedah ataupun kelebihan untuk solat. Tapi kalau kita masih lagi solat, tapi pada masa sama masih lagi kuat mengata orang kan, masih lagi buat melakukan perkara maksiat, mana solat kita itu tidak berkualiti, maka kita kena berusaha. Tapi jangan pula macam tu ustaz, tak boleh saya solat tu tak. Itu adalah ajaran yang salah kan. Sesat lagi menyesatkan kan. Maka maknanya bila kita belum lagi sampai tak macam tu, kita kena berusaha, insya-Allah. Jadi saya rasa itu yang lagi cantik, lagi sedap perbincangan bab khusyuk ni. Banyak-banyak saya bincang dalam bab bimbingan mukmin ni, bab khusyuk ni ataupun bab soalan ni sangat menarik. Kan suatu kita tengok perbincangan bab ni Imam Ghazali tekankan sangat. Lagi banyak bab khusyuk pun sedap, bab taubat pun sedap, kan tu kita kata apa dia, nak merasai kemanisan dalam berilmu. Baik, insya-Allah sekali dua nem. Ada apa tak nak tanya tuan-tuan dan apa semua sebelum kita habiskan perbincangan kita malam ni? Adakah sesiapa yang ada soalan, silakan. Siapa ada soalan insya-Allah. Okey, tadi kita bincang bab taharah tu saya skip dah. Kalau bincang bab hukum tu lebih baik kita cari buku fiqh terus atau bab syariah terus. Yang ni kita nak pergi pada perbincangan kali. Kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya satu soalan lah. Okey, boleh. Kita umat Islam diwajibkan untuk menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Jadi setiap kali solat itu, kalau kita setiap kali solat itu mungkin lebih kurang daripada 5 minit, 10 minit sahaja. So kalau kita katakan dalam satu hari bagi seseorang yang hanya menunaikan solat fardu, maka waktu yang diperuntukkan untuk menunaikan solat hanya 1 jam daripada 24 jam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walaupun begitu, kenapa kebanyakan daripada kita walaupun solat itu 5 minit, 10 minit, tapi masih lagi merasa berat untuk menunaikan solat tersebut, Ustaz? Betul, macam sebab tu kita tengok antara faktornya kenapa kita malas. Salah satunya pertamanya kita tidak merasai nikmatnya solat kan. Bila mana kita tak dapat merasai nikmat solat, maka sebab itulah kita menyebabkan kita ni malas. Ataupun yang keduanya pula ulama kata apa, sebab salah satu faktornya adalah faktor dosa kan, dosa maksiat yang kita buat, itulah menyebabkan kita ni malas nak solat kan. Paling penting bila mana kita solat tadi, solat tu hanya untuk apa? Hanya untuk kita nak lepaskan batuk di tangga itu saja. Dia tak jadi sebagai satu kewajipan kan, atau dia tak jadi sebagai satu tanggungjawab sebagai seorang hamba dengan Tuhan. Dan kita kena jelas, kena faham bahawa solat ini adalah sebagai satu ibadat yang menghubungkan antara pencipta dengan siapa? Dengan hamba. Bila mana kita letakkan di situ, seperti mana kita dengan seorang bos kan. Setiap bos kan kita kena jumpa dengan bos, setiap bulan, setiap minggu ke untuk report kerja kan. Tapi kalau kita berjumpa bos tu akan marah kalau kita melakukan kesalahan kan. Dia akan suka bila mana kita melakukan kebaikan. Tetapi Allah ni tak. Kita buat kebaikan pun sama, kita melakukan maksiat pun Allah tetap redha kepada kita kan. Tetapi sebab tadi, sebab faktornya apa dia? Sebab faktor maksiat dan juga faktor kita tak jelas, kita tak faham tujuan kita solat ni untuk apa kan. Seperti mana kita jumpa mak ayah, kita mengadu kan. Solat ni ada tempat kita mengadu kepada Allah kan. Kita jumpa mak ayah, kita mengadu masalah-masalah kita kan. Bila mana kita mengadu pada ibu bapa kita, mak bapa kita bagi cadangan, bagi nasihat dan sebagainya, menyebabkan hati kita tenang kan, walaupun tak selesai masalah. Dan begitu juga kita dengan Allah. Dengan Allah ni sebagai mi'raj, sebagai satu bentuk komunikasi kita dengan Allah. Namun kalau kita solat dengan Allah tanpa ada kehadiran hati, tanpa hanya berlaku dalam bentuk gerakan sahaja, itulah menyebabkan kita malas. Itulah menyebabkan mana tidak ada khusyuk dalam solat kan. Bila mana tidak ada khusyuk, dia akan hanya jadi macam mana? Hanya solat sajalah. Hanya solat semata-mata, hanya gerakkan tubuh kan.
Sebab tu ada orang ada geng-geng yang apa geng-geng free thinker dan sebagainya, dia kata solat ni lebih pada apa, dia lebih pada jasmani ataupun dipanggil sebagai exercise kan, body exercise sedang tu salah. Kan solat ni memang kita kata satu segi adalah body exercise tetapi dia ada dipanggil sebagai apa, dia spiritual exercise. Apa dia maknanya, hubungan kita dengan Allah. Jadi jawapan Ustaz tadi apa dia, kenapa orang masih lagi tak nak solat, pertamanya tadi satu sebab dia tidak faham tentang kenapa dia perlu solat kan. Itu yang pertamanya. Jadi dia tidak memahami kepentingan solat seorang hamba dengan Allah. Kalau dia akan memahami, dia akan faham solat ni seperti mana dia perlu jumpa dengan mak ayah dia untuk kita panggil apa, untuk recharge bateri kan. Bila kita ada masalah, kita jumpa mak ayah, kita dia doakan kepada kita adalah untuk kita bangkitkan motivasi. Dan bila mana kita faham dalam keadaan macam ni, itulah kita dengan Allah. Dan keduanya apa dia? Sebab satunya ulama kata apa dia? Sebab banyak maksiat yang kita buat, ingat Ridwan dan juga sahabat-sahabat semua kan, walaupun kita tak lepas daripada melakukan dosa kan, tapi kita tetap mesti melakukan solat kepada Allah kan. Kan ada ulama kata apa dia, tangisan seorang pendosa lebih dicintai oleh Allah berbanding sifat sombong ahli ibadat kan. Kadang-kadang kita ni kan rasa dah betul, rasa kita ni bagus sangat, maka kita tak taubat kepada Allah. Itu ada sifat sombong. Ulama kata apa? Itu sombong yang tertanam dalam hati kan. Kita rasa tak pernah buat dosa kan. Ataupun kita rasa aku hari ni tak banyak dosa kan, maka tak buat ibadat. Itu ada sifat sombong. Dan maka lebih dicintai oleh Allah siapa? Tangisan ahli maksiat kan. Walaupun dia buat maksiat tapi dia berdoa, dia taubat kepada Allah, itu lebih dicintai. Maka tapi jangan pula macam tu. Macam tu ustaz, kita boleh dah buat maksiat tu tak betul maknanya tangisan tu bermaksud apa, dia nak meninggalkan dosa-dosa dia. Itu yang kedua, maknanya banyak maksiat. Itu insya-Allah Ustaz Ridwan nanti kita akan bincang lagi kan kenapa orang tak nak solat. Baik okey insya-Allah. Okey insya-Allah, ada lagi nak tanya? Okey, ada soalan kat sini. Adakah bayar hutang solat yang tinggal lebih baik kita dia buat? Okey, insya-Allah. Ada tanya kat sini. Adakah bayar hutang, yakni solat yang kita tinggal kan zaman-zaman kita dulu dah kan macam mana kan zaman-zaman kita dulu, bukan zaman jahil dah Kak yang tanya kat sini akak ke abang ni. Bukan, jangan gunakan istilah jahil. Kadang-kadang orang kata, masa saya jahil dulu saya tak solat. Jahil ni bermaksud tak ada agama. Tapi kita ni sekarang ada agama kan. Cuma mungkin segi keimanan kita kan, ataupun kita muda-muda dulu hidayah kita tak tekankan sangat maka kita meninggalkan ataupun kita tertinggal solat. Maka perbezaan kat sini abang ataupun akak kat sini ada dua pandangan. Ada mengatakan bahawa kita kena qada balik kan, qada balik solat-solat yang kita buat. Banyak macam mana kira pukal lah ataupun kita jamak, kita kira cara pukal ataupun kita fikir dalam otak kita ni mungkin 5 tahun. Maka kita buatlah. Kita buat tu sebagai apa? Sebagai tanda mengisafi diri. Itu pertama kita boleh buat kan. Supaya apa? Supaya tak nak kalau macam tu tak apalah, maka tak timbul perasaan keinsafan ataupun perasaan bersalah. Maka sebab itulah ulama meletakkan bahawa kita keharusan untuk kita buat solat sunat qada untuk timbul perasaan bersalah tadi. Yang keduanya pula kita tambahkan dan kita gantikan dengan apa dia, melakukan amal-amal ibadat yang baik pun. Akan ada hadis Nabi mengatakan ibadat-ibadat yang baik akan mematikan ataupun akan menghapuskan kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang lain. Maka abang dalam ini kita boleh buat dua lah. Kita solat qada pun boleh. Solat qada kita buat sebagai apa? Tanda kesalahan hati dan juga atas dasar dosa kita buat. Macam maknanya kita menyesal. Yang keduanya apa dia? Perbanyakkan amalan-amalan sunat. Tak semestinya solat, banyak lagi kan. Apa dia? Buat sedekah, buat senyuman, bagi salam dan pelbagai lagi. InsyaAllah. Puan bang? Okey, insyaAllah. Baik, terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Fakharuddin
Comar atas pengisian dan yang telah disampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangan kepada Ustaz. Saya mohon maaf, kami mohon maaf insyaAllah. Dan juga insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, masa yang sama, hari Rabu, malam Khamis, jam 9 malam insyaAllah. Mohon doa daripada semua. Dan juga Allahumma salli ala, jangan, bagi yang tak sempat, saya dimaklumkan bahawa ada beberapa orang tak dapat masuk, tak tahu kenapa. Jadi insyaAllah siapa yang nak menonton balik, siapa yang tak dapat masuk pada malam ini, bolehlah tonton melalui rakaman yang disediakan. Saya akan letakkan dalam grup seperti yang biasa. Ya, jadi saya serahkan kepada Ustaz lah untuk tangguhkan pengajian kita malam ni. Okey, insyaAllah. InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah asli. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa la asbina insana fi khus ila allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina haqqahu warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah. Berikanlah dan tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang benar, itu adalah benar, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya ya Allah. Allah marina batin warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami sesuatu yang batil, itu adalah batil, dan berilah kami kekuatan untuk meninggalkan ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah daripada kesempatan hidup dan juga kesempatan hidup di dunia dan juga akhirat. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi sul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa minggu depan dalam bab, insyaAllah kalau saya sempat ataupun kalau saya ada, kita akan bincang terus dalam bab tentang khusyuk. InsyaAllah tuan-tuan. Bab ni Pak Imam Ghazali bahas ni cantik. Dia bagi manual untuk kita bagaimana nak meraih khusyuk. Itu paling penting, insyaAllah. Itu saja Ustaz Ridwan. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.